Baik, telah pun kita janjikan akan kita bawakan satu lagi sesi wawancara untuk hari ini. Kita akan membicarakan mengenai dengan projek penghantaran ubat menggunakan pos laju dan projek rintis bungkusan cop merah bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Tuan Haji Shahrin bin Haji Ibrahim dan juga Tuan Ali bin Haji Momin, pegawai pos dari Jabatan Perkhidmatan Pos. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Hari ini nyorang dalam satu ruangan, satu segmen kita ini akan membicarakan dua lagi inisiatif yang dilancarkan bakal dilaksanakan juga oleh Jabatan Perkhidmatan Pos, iaitu penghantaran ubat menggunakan pos laju dan juga projek rintis untuk bungkusan cop merah. Saya dan Hani tadi sempat membayangkan apa bungkusan cop merah. Sebagai orang awam tu yang mungkin indah faham akan istilah dalam perkhidmatan ataupun produk-produk Jabatan Pos. Baik, mungkin kita akan terus kepada pegawai sumber kita Yang Mulia Tuan Haji Shahrin Haji Ibrahim. Kita akan lebih mengetahui mengenai dengan projek penghantaran ubat menggunakan pos laju ni Hani. Jadi dapatkah Tuan jelaskan mengenai dengan projek penghantaran ubat menggunakan pos laju ini? Silakan Tuan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Projek penghantaran ubat menggunakan pos laju ini adalah satu projek kolaborasi di antara Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, di mana pada masa ini kita ini melihat banyak pesakit-pesakit dari klinik-klinik kerajaan mengambil ubat mereka di klinik kerajaan. Mereka mempunyai pilihan, sebagai contoh mereka boleh menunggu giliran di kaunter kerajaan ataupun diorang boleh meninggalkan buku pesakit di kaunter farmasi dan mengambil ubat pada sebelah petangnya ataupun pada keesokan harinya. Jadinya projek ini memberi satu lagi peluang kepada orang ramai untuk memesan ubat yang telah berdaftar di kementerian ataupun di hospital kerajaan untuk dihantar terus ke rumah tanpa perlu mereka datang secara fizikal di klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan. Jadi sana dengan ini projek ini memberi adalah untuk pemohon-pemohon yang tidak perlu membayar ubat. Contohnya yang ber-IC kuning, yang ber-IC hijau. Jadinya mereka ni tidak perlu membayar sebarang bayaran ubat, cuma apa yang Jabatan Pos mengenakan adalah caj penghantaran. Dan untuk makluman juga, projek ini hanya dilaksanakan pada masa ini di daerah Brunei Muara dan insya-Allah akan dilaksanakan pada fasa seterusnya di daerah Belait. So itulah mengenai dengan projek penjualan ubat menggunakan pos laju. Iya, jadi dengan sendirinya Tuan ada telah menjelaskan mengenai dengan bagaimana perkhidmatan ini dilaksanakan buat masa ini untuk daerah Brunei Muara sahaja dan ianya adalah bagi penghantaran ubat-ubatan mereka yang memegang kad pengenalan pintar kuning dan juga hijau yang memerlukan pembayaran bagi ubat-ubatan tersebut. Tapi mungkin dapat diberikan gambaran sedikit Tuan. Maksudnya tu umpamanya diorang tu lepas berjumpa doktor dan diberikan prescribe untuk mendapatkan ubat tersebut. Jadi macam mana caranya untuk diorang terus berdeal dengan Perkhidmatan Pos? Adakah slip prescription satu diorang ampaikan tu tinggalkan di kaunter farmasi dan selepas satu macam mana untuk proses seterusnya? Jadinya kalau kan masa ni kalau orang ramai yang mempunyai pilihan tu macam saya sendiri ada ubat buku pesakit kan, contohnya ia boleh mengampaikan di kaunter farmasi dan saya boleh mengambil pada sebelah petang ataupun pada keesokan hari bekerja. Jadinya mengenai dengan projek ini ia ada beberapa langkah untuk dibuat tu. Pertama, pemohon itu mestilah mempunyai aplikasi QR dan pada telefon bimbit mereka, dan mereka mestilah memberikan keterangan peribadi termasuklah nombor berhim. Itu yang langkah pertama. Yang kedua, setelah mereka memesan ubat ada aplikasi QR tersebut, pihak farmasi akan membuat penelitian terhadap permohonan tersebut. Dia akan menapislah sama ada diorang ni layak ataupun tidak. Kerana mereka boleh membuat pemeriksaan tersebut melalui data sistem. Apa yang penting adalah nombor berhim
berhad itulah yang disertakan. Seterusnya langkah ketiga, jika ianya dibenarkan oleh pihak farmasi, jabatan akan menghantar satu bil ataupun invoice kepada pemohon itu melalui aplikasi WhatsApp. Di sana kemudian pemohon itu pun bolehlah terus membayar pembayaran transfer melalui BIBD dengan merujuk nombor bil yang diberikan oleh jabatan. Jadi pada masa ini harga yang dikenakan adalah sebanyak RM3 bagi setiap pakej. Untuk daerah Brunei Muara dulu, daerah Brunei Muara saja. Untuk setiap penghantaran. Dan mungkin juga untuk petani lebih bertanya lanjut nanti mengenai dengan penghantaran ubat melalui perkhidmatan pos ini, kita ni beralih dulu mengenai dengan Nina. Ya, tadi mengenai dengan bungkusan cop merah. Ya, perkhidmatan ubat sudah tadi mengenai dengan bungkusan cop merah antara yang diketengahkan oleh pejabat pos. Jadi mungkin Tuan Haji Momin boleh menerangkan mengenai dengan projek rintis Red Parcel ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek rintis bungkusan cop merah ini adalah merupakan projek yang melibatkan perkhidmatan bungkusan, perkhidmatan register dan perkhidmatan paket kecil yang mana memerlukan pemeriksaan lanjut oleh pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Untuk makluman, pihak Jabatan Perkhidmatan Pos menerima bungkusan-bungkusan daripada luar negeri, di mana kesemua bungkusan-bungkusan tersebut haruslah melalui proses pemeriksaan daripada pihak yang berkuasa di Pejabat Pos Pusat Memproses Surat dan Bungkusan di Lapangan Terbang Lama Berakas. So, setelah pemeriksaan dilakukan, bungkusan-bungkusan itu akan dikategorikan kepada dua kategori, iaitu bungkusan-bungkusan cop hijau dan bungkusan-bungkusan cop merah. So, bungkusan-bungkusan yang cop hijau yang adalah merupakan tidak perlu lagi melalui proses pemeriksaan. Maksud pemeriksaan di sini Tuan macam mana tu? Adakah ianya dibuka? Dibuka, ya. So, dia tidak perlu melakukan pemeriksaan dan ianya akan dihantar ke cawangan-cawangan pos penyerahan yang berdekatan dengan alamat-alamat pelanggan. Contohnya di Muara, Selam Begar. Dan antara kategori hijau dan merah itu, adakah ia tergantung kepada isi parcel tersebut? Yes. Contohnya kalau sekiranya Red Parcel, apa jenis-jenis contoh barang-barangan? Ia tertakluk kepada pihak Jabatan Kastam untuk menentukan kategori. Tapi selalunya barangkali barangan yang memerlukan permit barangkali dan yang memerlukan permit, yang memerlukan cukai sebelum ianya dihantar kepada pelanggan. Jadi mengenai dengan perkhidmatan bungkusan cop merah ini, mungkin boleh diterangkan bagaimana caranya untuk pelanggan-pelanggan menggunakan perkhidmatan ini. Okay, pelanggan-pelanggan, langkah yang pertama lah, pelanggan haruslah memastikan dahulu keberadaan bungkusan-bungkusan tersebut sudah tiba di negara Brunei Darussalam. Menggunakan aplikasi BroTrack Jabatan Perkhidmatan Pos ataupun melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pos, iaitu www.post.gov.bn. Setelah mengetahui keberadaannya, seterusnya pemohon mestilah mempunyai aplikasi QApp sama dengan yang pemersi tadi, di mana mereka perlu mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan seperti tracking number, dan seterusnya memberi kebenaran kepada pihak jabatan untuk membuka dan diperiksa di hadapan pegawai dari Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Dan jika ianya memerlukan cukai, pihak jabatan prosesnya sama dengan pemersi juga, akan memproduce notifikasi bil, invoice, di mana menggunakan WhatsApp. So pelanggan haruslah melakukan pembayaran. Selepas menerima pembayaran, pihak jabatan akan terus menghantar ke cawangan-cawangan yang berdekatan
untuk diambil. Jadi maksudnya apabila ianya dihantar ke cawangan-cawangan berdekatan, maka pelanggan itu akan masih menerima kad hijau ataupun sebenarnya tadi akan dikirimkan kan tu. Habis kita ada bungkusan yang perlu diambil di pejabat pos cawangan-cawangan berdekatan. Masih Masih. Jadi ini tadi hanya tertumpu kepada projek rentis untuk red parcel ataupun bungkusan cop merah. Bungkusan cop merah kerana di sini ia memerlukan pembayaran teks ataupun cukai atau Najib, maka caranya masih jom menggunakan aplikasi QUp. Dan kalau BlueTrack itu untuk mengetahui tracking sama ada bungkusan kita ni di mana sampai di Brunei. Betul dari negara ianya dikirimkan, lepas tu kita ni melalui BlueTrack Katok kita ni boleh melihat ia sudah di mana, ia sudah ada di mana dan sehinggalah ke Brunei. Cuma tu lebih kurang kalau yang orang selalu membali barang dari luar negara tahun ni. Baik, berkenaan dengan aplikasi QUp, kita ni merasakan sudah banyak ciri-ciri baharu dan juga fungsi yang terdapat di dalam QUp itu selain daripada kalau kita ni kan membooking nombor, membuat kad pengenalan pintar ataupun pasport. Kini ada lagi orang ciri baru di mana bis kita boleh membuat request ataupun apa tu namanya kalau request pemesan ubat. Permintaan untuk pemesan ubat penghantaran melalui pos diterangkan oleh Yang Mulia Tuan Haji Syarin. Bagaimana orang cara pembayaran perkhidmatan ini? Tadi ada secara ringkas kita secara online transfer. Jadinya sebaik sahaja para pemohon itu memesan ubat memakai aplikasi QUp tu dan ianya telah pun dibenarkan oleh pihak farmasi. Jadi selepas itu jabatan akan mengeluarkan satu nombor bil ataupun nombor invoice kepada pemohon melalui WhatsApp tu. Jadi di sana buat masa ini sebagai permulaan jabatan telah menggunakan platform BIBD di mana pembayaran itu dapat dibuat melalui laman sesawang BIBD ataupun mobile BIBD apps-nya tu. Apabila ia masuk ke dalam aplikasi itu, masuk ke dalam payment services dan pilih postal service, ada ia punya di bawah nama tajuk postal services lah sana. Dan bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM3. Dan sekiranya pemohon tersebut atau anda mempunyai akaun BIBD, ia boleh meminta bantuan daripada ahli keluarga yang lain yang mempunyai akaun BIBD. Kerana apa yang penting di sini adalah nombor bil yang digunakan sebagai rujukan untuk pembayaran itu. Tanpa ada nombor bil yang diberikan oleh jabatan, ia punya pembayaran itu tidak dapat dibuat. Jadi ini ada macam adalah sistem keselamatan data untuk menapislah. Jadinya sekiranya ia membuat pembayaran tapi tidak ada nombor bil, barang itu tidak dapat diproses. Jadi selepas membuat pesanan ni Tuan, berapa lama sebenarnya tempoh penghantaran ubat ke rumah selepas ia membuat pesanan melalui aplikasi dan sebagainya? Mengenai dengan penghantaran ubat ini sebenarnya ia tertakluk bila pemohon itu ia memohon ubat. Yang kedua bila ia membayar caca penghantaran itu. Seperti mana perbincangan kami dengan Jabatan Farmasi, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perkhidmatan Pos, dengan kapasiti yang pada masa ini sekiranya pemohon itu ia memohon ubat sebelum jam 2 petang dan membuat pembayaran sebelum jam 4 petang pada hari yang sama, insya-Allah pihak jabatan akan menghantar ubat pada keesokan hari bekerja. Sebagai contoh, sekiranya hari Isnin ia memesan ubat melalui QUp dan membuat pembayaran sebelum jam 4 petang pada hari yang sama, jadinya pihak jabatan akan membuat penyerahan pada hari Selasa. Tapi sekiranya pemohon itu ia memesan ubat pada hari Isnin tetapi pembayarannya hari Selasa, maka ia akan tersasar. Kami akan menghantar pada hari Rabu. Jadinya tertakluk pada bila ia waktunya tu berurusan dengan pihak itulah. Dan juga dimaklumkan juga pada masa ini walaupun sekiranya cut-off time itu ataupun jam itu selepas jam 2 petang ataupun ia memohon pada hari Jumaat ataupun hari Ahad ataupun pada hari kelepasan awam, ia punya permohonan masih tetap diterima tu. Cuma ianya akan diproses pada waktu keraja lah keesokan harinya. Supaya maklumat itu sentiasa diterima dan direkod
Dan difahamlah tu kalau yang public holiday ataupun hujung minggu, ia hanya akan diproses pada hari keesokan waktu bekerja. Dan pada yang bersama, arah aplikasi itu ia ada makluman notification juga kepada pemohon itulah supaya ia dapat membaca ada beroperasi lah pada hari itu. Baik ya. Baik, dan kepada Yang Mulia Tuan Ali ya, bagaimana lagi orang ada penerangan berkenaan dengan cara pembayaran untuk barang-barang yang telah diperiksa oleh custom? Mungkin dapat diterangkan secara ringkas. Ya? Proses pembayaran itu sama seperti pharmacy juga. Melalui platform BIBD, di mana nombor bil itu adalah merupakan main key-nya untuk membuat pembayaran. So pembayaran itu sama dengan pharmacy punya proses actually menggunakan BIBD, aplikasi BIBD mobile dan laman sesawang BIBD. Secara ringkas Tuan Ali, mungkin boleh diketahui juga saranan jabatan kepada pelanggan pos yang ingin menggunakan perkhidmatan ini. So pihak Jabatan Perkhidmatan Pos menyarankan kepada pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan ini untuk memberikan maklumat-maklumat yang mengenai barang dengan tepat dan betul. Ini bagi melancarkan proses pemeriksaan lah. Perkara ini amat perlu jika barang-barang itu dikenakan cukai. Kerana nilai cukai tersebut tertakluk kepada harga dan penghantaran barang tersebut. So, tanpa maklumat yang kurang tepat, proses bagi projek pasal ini, cop merah ini akan lambat dan akan terjejaslah. Ya, baik. Baik, semestinya pelbagai kemudahan dan keselesaan sebenarnya untuk kemudahan kita ini masyarakat untuk menggunakan segala kemudahan yang telah pun disediakan oleh kerajaan dalam melakukan segala hal. Contohnya saja menerusi aplikasi QR dan juga aplikasi BlueTrack yang telah pun tersedia. Baik, kita ini sudah berada di penghujung wawancara sebenarnya. Masa amat mencemburui kita ini, namun ingin saya ucapkan terima kasih kepada dua orang tetamu kita ini pada hari ini, Tuan Haji Shahrin bin Haji Ibrahim dan Tuan Ali bin Haji Momin, Pegawai Pos dari Jabatan Perkhidmatan Pos atas kesudian hadir ke Rampai Pagi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada setiap informasi yang kami bawakan menerusi Rampai Pagi edisinya hujung minggu hari ini 20 November 2022 Masehi bersamaan 25 hari bulan Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Dan pastinya untuk awak mendapatkan kejelasan berkenaan dengan perkhidmatan yang diberikan dan ditawarkan terkini daripada Jabatan Perkhidmatan Pos, boleh melayari laman sesawang jabatan berkenaan. Dari masa ke semasa, kami di Rampai Pagi akan terus juga memberikan informasi tersebut kepada kita. Apa-apa pun di hujung minggu ini, harapkan Auda sentiasa ceria, sentiasa menjaga kesihatan Auda, kesihatan dari segi mental dan juga fizikal. Manfaatkan hari hujung minggu ini untuk bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita ni cintai. Sesungguhnya inilah antara nikmat yang harus kita ni syukuri setiap hari dan haruslah kita ambil baik dan juga manfaat daripadanya. Baik, kita tutup tirai Rampai Pagi pada hari ini. Sarina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.